Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Cintanya emak kepada kita yang menerangkan kita dari gelita rahim kepada cahaya dunia. Dapatkah kita membalasnya? Terfikirkah kita berapa banyak dosa kita terhadap ibu yang tertimbang dalam neraca? Kerana dosa kepada ibu, layakkah kita ke syurga? Atau tertempahkah tiket kita ke neraka? Ini serangkum kisah dosa-dosa anak yang berlingkar-lingkar dalam masyarakat. Semoga ia menjadi cermin kepada kita. Semoga ia juga menjadi asbab Ramadan kita tahun ini lebih baik dan sempurna. Segalanya hanya di hikmah. RM1 untuk emak. RM1? Ya, RM1. Suatu masa dulu, tatkala RM1 itu mengisi saku baju kurungku, baju kain belacu, ia laksana RM100 yang paling membahagia. RM1? Ya, cuma RM1. Suatu masa dulu, selepas suamiku Hasnul meninggal dunia kerana diserang batuk kering berpanjangan, lalu disahkan sakit TB, aku lekas menjadi balu. Namun ya, cuma dengan RM1 itu cukup untuk mengenyangkan aku dan anakku Zaida untuk sehari. Ya, RM1 sehari. Mak, kenapa baki duit beli sayur ni tak cukup? Mak letak mana lagi RM1? Aku terperempan. Terkucuk-kucuk aku letakkan beg plastik berisi ikan, udang dan sayur yang ku jincit dari pasar tani tadi. Suara Zaida melangsing dari ruang tamu. Bukan tadi balance duit dapur ni, Mak? Ada dekat RM100 kan? Kenapa tak cukup RM1 ni, Mak? Mak bayar macam mana? Suara Zaida melangsing lagi. Tangannya mengirai-ngirai wang kertas dan shilling di dalam dompet merah baldo. Aku terkeluh seketika, mengumpul kekuatan untuk menyusun kata. Tadi masa kat pasar tani, ada peminta sedekah datang kat Mak. Kesian dia buta, Zaida. Jadi Mak bagilah dia RM1. Zaida diam sahaja, namun wajahnya masam mencuka. Mak ni, Mak selalu macam ni lah, Mak. Selalu susahkan orang. Zaida merungut. Lain kali, Mak, janganlah pandai-pandai. Zai nak guna baki duit ni, Mak. Nak bayar bil air. Mak tengok ni. Kan dah tak cukup? Ish, leceh lah Mak ni. Zaida merengus sambil menghumban kunci rumah ke dalam laci meja konsul. Di dalam laci itu, ada sebiji balang kaca tinggi berpenutup ukiran emas. Di dalamnya, bertambun-tambun duit kertas RM1 yang Zaida kumpul setiap hari. Setiap kali dompet wangnya membuak-buak tidak dapat ditutup kerana terlalu penuh. Aku mengurut-ngurut dada, menahan rasa sesak yang datang mengasak. Aduhai anakku Zaida, apakah RM1 yang engkau cari selama beberapa kali ini? Setiap kali menemanmu, wahai anakku Zaida, ke pasar pagi atau ke pasar tani, menolong membeli. RM1 yang selalu terkurang itu jugakah yang kamu cari? Itukah yang kamu sesali, Zaida? Puan nak masak apa hari ni? Titin, pembantu rumah Zaida, tiba-tiba datang mencelah. Ni, ambil ni. Ada ketam 8 ekor. Kamu masak gulai lemak ketam. Letak nanas. Tapi jangan buat pedas sangat tau. Nanti Alif tak boleh makan pula. Kata Zaida sambil menyuarkan plastik di tangannya kepada Titin. Aku tercegat seperti patung cendana. Zaida haram tak menegur. Hatiku sedih. Jatuh berkecai, berkuping-kuping. Zaida, RM1 yang emak pernah bawa ke meja makan kita dulu, nak. Semasa kita miskin dan hina dina. RM1 yang emak pernah suapkan menjadi nasi bersulap ikan masin untuk mengisi perutmu, nak, yang berkeriut kelaparan saban hari. Tidakkah ia mengalir menjadi kasih sayang, Zaida? Setelah kamu menjadi manusia terpelajar, menjadi profesor di menara gading swasta paling mahal di ibu kota, setelah kamu berjaya dan hidup mewah hari ini, wahai anakku Zaida,
Apakah serigit yang terkurang daripada dompet baldumu itu kerana sedekah kecil emakmu yang buta huruf ini boleh memiskinkan kamu? Aku menangis dalam hati. Zaida berlalu dengan wajah masam, mencapai tas tangan mahalnya, lantas lesap ke tingkat atas. Bunyi tapak kakinya menghentak-hentak lantai membuat hatiku bertambah sebab. Sakitnya bagai dikoyak-koyak. Aku mengusap dadaku yang kosong. 50 tahun yang lalu, jelapang dada yang kosong ini pernah berhias rantai emas berloket intan. Ya, rantai emas berloket intan cantik yang aku warisi daripada ibuku, arwah Hajah Zainab, nenek Zaida, yang amat kusayang. Akhirnya terpaksa diusung ke kedai pajak gadai Aceng di Pekansari dengan hati yang amat sebal dan berat. Kalung intan yang cantik bersinar-sinar itu, kata arwah Hajah Zainab ibuku, dibawa masuk dari Martapura, Kalimantan oleh para pedagang. Permukaannya berpotong cantik, bersegi-segi 6. Lalu, kerana itulah sinarnya berkemilau dan tetap menjadi rebutan meski tidak semahal berlian. Dengan duit kalung intan, pusaka arwah Haji Zainab itulah, aku dapat menyuapkan nasi sekali sehari kepada anakku Zaida. Kalau Zaida meringit lapar, aku rebus ubi kayu atau aku bancuh tepung dan garam lantas menggoreng lempeng kosong. Masya Allah. Nikmatnya rezeki kecil berbahagi ini Allah sahaja yang tahu. Tahun-tahun berlalu, aku membuat bermacam-macam kerja rencam untuk menyara kehidupan kami berdua. Mengambil upah menjahit baju, menanam dan menjual sayur. Ya, syukur Alhamdulillah, aku bersyukur. Tidaklah kami kelaparan kerana di mana ada kemahuan, di situ pasti terbentang jalan. Namun apabila tiba saatnya Zaida memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM dan menerima tawaran ke universiti, aku terjengol lagi di muka pintu kedai pajak gadai Aceng. Kali ini, aku cagarkan pula 3 bentuk cincin buah kana tinggalan arwah Hajah Zainab. Batunya cantik. Batu selon dari Sri Lanka, berbentuk buah kana. Sebentuk berwarna kuning keemasan, sebentuk berwarna nilam, dan sebentuk lagi berwarna merah campur manis yang mengerdip, mengelip-ngelip. Di sekelilingnya bersusun batu-batu intan jernih, berkemilau. Dengan duit pajak gadai 3 bentuk cincin buah kana itu, maka dapatlah aku menyekolahkan Zaida dengan sempurna dan dapat juga kuhantar Zaida menjejakkan kaki ke Universiti Melaya sehingga bergelar mahasiswa berjaya. Bertahun-tahun lamanya, aku dan anakku Zaida dirundung kemiskinan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Namun aku tidak pernah berputus asa. Aku berdoa siang dan malam. Aku berdoa siang dan malam. Betapa kecil jiwaku kalau ditimpa bermacam-macam kesusahan. Namun hatiku sentiasa lapang saat mengadu kepadanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada duka dan susah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripada kelemahan dan kemalasan, daripada ketakutan dan kebahilan, daripada kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh hutang dan daripada penindasan manusia lain. Maka benarlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran itu diberikan ganjaran paling manis. Zaida menerima tajaan sambung belajar yang bukan calang-calang, sehingga akhirnya Zaida memilih untuk menabur bakti sebagai ahli akademik bertaraf profesor. Mak! Alif tanya, kenapa duit RM1 yang banyak atas meja komputer dia ni, Mak? Tinggal berapa je? Mak dengar tak ni? Malam itu, suara Zaida melantun lagi. Begitulah selalunya. Dan pada setiap malam yang sunyi sepi, apabila semua ahli rumah tertidur, aku bangun mengerjakan solat taubat dan solat tahajud, bertahmid, memohon keampunan daripada Dia Al-Ghaffar
yang Maha Pengampun. Wahai anakku Zaidah, emak berdoa semoga segala dosa-dosamu dihapuskan. Semoga hatimu sentiasa dibimbing dan semoga kehidupanmu terus dirahmati di dunia dan di akhirat. Meski tindak tandukmu itu Zaidah selalu melukai hati emak. Zaidah, apakah nilai RM1 itu bagi kamu lebih besar daripada menjaga hati emak, Zaidah? Makcik, keluar cepat. Makcik, rumah terbakar, Makcik. Titin, pembantu Zaidah menerjang pintu bilik. Asap hitam berkepul-kepul menyerbu masuk. Cepat keluar, Makcik, cepat keluar. Ruang tamu terbakar. Titin menarik tanganku, memimpinku melewati sofa mahal Zaidah yang sedang marak di mamah api. Kami segera keluar dari rumah dan tak kala aku berpaling semula melihat rumah Zaidah, yang terlihat hanyalah lidah-lidah api yang terjelir-jelir merata, memamah, menelan rumah Zaidah. Letupan-letupan kecil terus meletus-letus beberapa kali. Zaidah tercelepuk di luar pintu pagar rumah, menangis teresak-esak sambil memeluk anaknya Alif yang sudah kaku. Ya Allah, Alif! Ternyata Zaidah keluar sehelai sepinggang. Tiada apa yang sempat disambar. Tiada tas tangan mahal yang dapat diselamatkan. Tiada barang kemas dan intan permata yang dapat digendong. Tiada harta dan wang yang dapat diselinap keluar, hatta wang RM1. Kesemuanya dengan takdir Allah, kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Dan ternyata anak Zaidah, Alif, yang terkurung di dalam kamar tidurnya di dalam rumah 3 tingkat itu mati lemas kerana terhidup asap yang terlalu tebal. Zaidah menangis mengongoy-ngongoi. Para pendengar hikmah yang kami muliakan, Rasulullah SAW semenjak 1400 tahun yang lalu telah pun mengingatkan umatnya di dunia agar jangan menderhakai ibu bapa kerana hukuman dan azab Allah SWT akan disegerakan di dunia. Sebuah hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim ada menyebut yang bererti Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa-dosa Allah Ta'ala mengakhirkan balasannya sebagaimana yang dia kehendaki dari dosa-dosa itu hingga hari kiamat, kecuali derhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasannya bagi si pelaku saat dia masih hidup di dunia sebelum wafat.